muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama
kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah dikarang kitab ini oleh Kiai Sirajuddin Abbas. Masih lagi perbincangan kita dalam pembahasan firqah-firqah ataupun pecahan-pecahan di dalam Islam melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita masuk pada hadis yang kelima. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin majusun wa majusun hadhihi al-ummah alladhina yaquluna la qadra man mata minhum fala tashhadu wajnazatahu wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syai'atud dajjal wa haqqun 'ala Allah an yulhiqahum bid dajjal. Rawahu Abu Daud, Sunan Abi Daud. Artinya daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Hadis ni daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bagi tiap-tiap umat ada majusinya, dan majusi umat saya ialah orang yang mengingkari takdir. Kalau mereka mati, jangan dihadiri pemakamannya, dan kalau mereka sakit, jangan dijenguk. Mereka adalah kelompok Dajjal. Mereka memang Tuhan berhak untuk memasukkan mereka ke kelompok Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Sunan Abu Daud juzuk yang ke-10. Jadi hadis yang kelima ni tuan-tuan diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa setiap umat ni ada majusi. Setiap umat ni tuan-tuan ada majusi. Kenapa Nabi SAW kaitkan dengan majusi? Majusi ni satu kelompok yang menyembah api. Satu kelompok yang menyembah api. Dan Nabi berikan perumpamaan mereka itu bahawa setiap umat ni ada golongan itu. Bukan hanya tertentu kepada majusi itu sendiri, tetapi sifat-sifat majusi itu ada bagi setiap kelompok ataupun setiap umat. Begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada golongan ini. Dan Nabi sebutkan sifat-sifat mereka. Nabi kata, dan majusi umatku ialah orang yang mengingkari takdir. Apa yang dimaksudkan mengingkari takdir? Takdir ni tuan-tuan, Nabi sebut tentang takdir, bahawa takdir ini adalah salah satu daripada rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi dan Rasul, dan percaya kepada hari akhirat, dan yang terakhir percaya kepada qada dan qadar. Dan percaya kepada qada dan qadar ni tuan-tuan adalah salah satu daripada rukun iman. Apa yang dikatakan qada dan qadar? Qada dan qadar ni tuan-tuan ialah setiap sesuatu ada keterikatan dengan ketetapan Allah Subhanahu taala, baik sama ada sesuatu itu baik ataupun sebaliknya. Maka semuanya itu duduk dalam ketetapan Allah. Sampailah besok terakhir syurga dan neraka. Seseorang itu duduk dalam ketetapan Allah. Sehingga kan para ulama akidah dalam membicarakan tentang qada ni tuan-tuan, sampai tahap Allah menulis qada ni, jatuhnya bulu mata
Sehelai bulu mata yang jatuh ni pun dia jatuh dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku kecuali dia berlaku dengan keterikatan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW kaitkan tentang golongan ini ialah golongan yang mengingkari qada ataupun takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud mengingkari dekat sini? Dia menafikan apa sekalipun yang berlaku itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dapat duit ni, duit ni adalah hasil usaha saya. Kalau saya tak bekerja, maka saya tak dapat duit. Itu sebabnya konsep akidah ni kita kena jelas. Di mana sesuatu perkara yang bersangkut paut tentang usaha yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mana satu-satu perkara yang kembali atas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah kita berusaha, tetapi usaha kita itu tidak memberi bekas. Hasil daripada usaha bukan datang daripada usaha, tetapi hasil daripada usaha itu datang daripada Allah. Contoh, balik ni tuan-tuan, kita balik, orang rumah kita dia masak mi goreng sotong. Dia pun masak mi goreng sotong tuan-tuan. Sampailah abah balik, lepas daripada solat isyak, mak pun hidang mi goreng sotong. Jadi waktu mak dah hidang mi goreng sotong tadi, mak senduh abah. Dekat sebelah mi goreng tadi ada kopi panas. Jadi abah pun minum kopi panas. Kemudian abah pun suaplah mi goreng sotong tadi. Bila abah suap mi goreng sotong tadi, mak tadi, macam mana bang, sedap ke tak? Lalu abah pun jawab sedap. Alhamdulillah sedap. Lepas tu abah pun puji mak, awak masak memang sedap. Mak pun jawab, saya memang, mak saya dulu kat kampung, kalau sebut je Minah, sebut je Tok Minah, dia campak batu pun jadi asam pedas. Nak tunjuk dia pandai masak. Tu dia jawab. Itu sebabnya tuan-tuan, betul tak jawapan ni? Salah. Jawapan ni salah. Yang usaha tu memang kita. Tapi walaupun kita kata kita usaha, yang kita nampak kita yang berusaha, usaha tu sendiri pun kalau Allah tak gerakkan, kita takkan mampu. Apatah lagi tuan-tuan, hasil daripada usaha. Hasil daripada usaha tu datang daripada Allah. Kalau kita tak usaha sekalipun tuan-tuan, kita dapat tak? Kita dapat. Kalau Allah nak bagi, dia pasti dapat. Kalau katalah hari tu, malam tu, abah memang direzekikan oleh Allah SWT mi goreng, mak tak masak sekalipun, abah dapat tak mi goreng? Dapat. Itu sebabnya kita kena tahu tentang konsep akidah yang perlu kita tanam dan pasakkan dalam diri kita, bahawa setiap apa yang kita usahakan itu tak lebih hanya sekadar atas tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita berusaha. Lalu bila Allah perintah kita berusaha, maka ketika itu usahalah sehabis-habis usaha. Sehabis-habis usaha. Kenapa? Kerana itu Allah perintah. Tetapi hasil daripada usaha, dapat ke tidak, berjaya ke tidak, baik atau sebaliknya tuan-tuan, itu hak Allah SWT, bukan hak kita. Itu sebabnya selepas daripada usaha, Allah ajar pada kita supaya bertawakal. Ini jelas, sangat jelas. Mak abah yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah sebut di dalam suratul Fatihah, Allah Ta'ala sebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah. Akan engkau wahai Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau wahai Allah kami meminta dan memohon pertolongan. Dalam ayat 5, abah yang dirahmati oleh Allah SWT, ada dua tafsir. Ada dua tafsiran. Dan salah satu tafsiran tersebut, ulama mufassirin kata, Allah nak ajar, nak didik kita bahawa perlu kepada usaha dan juga tawakal. Iyyaka na'budu bermakna usaha, wa iyyaka nasta'in dengan makna tawakal kepada Allah SWT. Usaha kemudian tawakal, serah pada Allah SWT segala apa yang kita usahakan tadi.
Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tak baik, alhamdulillah. Itu sebabnya semuanya itu tuan-tuan ada keterikatan dengan takdir qada Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh kita nafikan. Kalau Allah bagi sebaliknya sekalipun, itulah yang paling terbaik. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau bicara tentang qada, kalau kita bicarakan tentang qada, maka ulama akidah kata apa? Ketika Allah menulis qada, ketika Allah menulis qada, qada kita ni ditulis, dan bagaimana Allah Ta'ala tulis, wallahu a'lam. Jangan tuan-tuan, jangan mak abah bayangkan Allah Ta'ala tulis tu dia dengan tangannya, dengan pennya, dia duduk, dia memikir. Tak. Bila dapat kita bayangkan ataupun akal kita boleh gapai gambarkan sesuatu, maka benda tu mustahil. Kerana kita takkan mampu menggambarkan sesuatu perkara yang bersangkut dengan Allah. Bila dapat gambarkannya, maka ketika itu yang gambaran tadi tu mustahil. Mustahil bagi hak Allah SWT. Jadi waktu Allah Ta'ala tulis qada kita ni, maka ulama sebut setidak-tidaknya Allah tulis dengan dua perkara. Setidak-tidaknya Allah tulis dengan dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, Allah tulis dengan ilmu Allah. Allah tulis dengan ilmu Allah. Bila kita sebut Allah tulis dengan ilmu Allah, maka kita faham dan kita kena yakin bahawa Allah tulis qada tadi dengan pengetahuan dia, yang mana pengetahuan dia tu bila sebut dia ilmu, pengetahuan, maka perkara pertama yang perlu kita ketahui dan kita imani bahawa Allah itu pengetahuan dia tidak terbatas. Pengetahuan Allah SWT itu tak terbatas, dan Allah tidak perlukan kepada sesuatu untuk memberitahu kepada dia. Kalau kita tak, kita pengetahuan kita terbatas. Kalau tak ada orang bagi tahu, kita tahu tak? Tak. Kita takkan tahu sesuatu itu kecuali diberitahu. Contoh, abah 30 tahun dulu waktu awal kahwin, ingat tak zaman-zaman akopal, akorok? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Mak ingat lagi mak? Zaman-zaman pinggan mangkuk akopal. Abah balik daripada luar negara, hadiahkan mak pinggan mangkuk akopal. Lalu mak pun simpan dalam almari. Waktu mak simpan dalam almari, perjalanan masa berjalan sehingga bertahun-tahun. Sehinggalah satu hari abah pergi masjid, mak tengah kemas almari. Waktu mak kemas almari, dibersihkan pinggan mangkuk tadi, teringat ni hadiah abah semua sekali. Tengah dia syok mengingat-ingatkan balik 10 tahun, 30 tahun lepas tu, tiba-tiba dia terlepas. Bila dia terlepas, pecah. Bila pecah abah, mak takut. Bila mak takut, mak pun cepat-cepat bersih sebab takut abah balik solat zuhur. Jadi bila dah bersih, lalu mak pun masuk balik pinggan tadi cantik-cantik dalam almari tadi, lalu mak pun senyap. Rasa-rasa abah tahu tak pecah pinggan tadi? Kalau mak tak bagi tahu, abah tahu tak? Tak, abah takkan tahu. Ini sifat manusia. Ini sifat makhluk. Yang mana makhluk ni dia akan tahu bila diberitahu, dan dia tak akan tahu kalau tidak diberitahu. Ini sifat makhluk, dan kita tak akan tahu dengan sendirinya. Inilah bagaimana bila sebut ilmu Allah, perkara pertama sekali yang perlu kita yakin bahawa Allah itu mengetahui sesuatu tanpa diberitahu, dan pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Yang pertama. Yang keduanya kita kena yakin bila sebut saja ilmu Allah, pengetahuan Allah, maka Allah itu dia maha mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa yang akan berlaku. Yakin tak? Yakin. Itu sebabnya bila Allah tulis qada, apa sekalipun Allah tulis qada tadi, Allah dah tahu dah mana yang paling terbaik. Allah dah tahu dah mana yang paling terbaik. Itu sebabnya pernah satu hari Nabi Allah Musa alaihissalam ketika duduk di Jabal Tursina. Waktu Nabi Allah Musa duduk di Jabal Tursina tu lebih kurang dalam 60 hari, 40 hari, 40 malam dia duduk kat situ, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelbagai peristiwa berlaku. Salah satunya pernah
Nabi Allah Musa alaihissalam dia minta pada Allah, wahai Allah, tunjukkan keadilanmu padaku. Wahai Allah, kau tunjukkanlah keadilanmu padaku. Mak abah yang dikasihi oleh Allah SWT, bila Nabi ni dia minta pada Allah, dia tanya pada Allah, bukan bermakna dia meragui, tidak. Para Nabi ni bila dia tanya pada Allah, dia nak bermanja-manja dengan Allah. Samalah macam abah bila balik lepas mayang isyak, tengah ketuk-ketuk bantal nak tidur tu, kan abah tanya dekat mak, yang ayang sayang tak abang? Tak pun mak tanya pada abah, bang, abang sayang tak ayang? Apa jawab mak? Apa jawab abah? Buang terbiat ke orang tua ni? Kalau tak sayang tak 60 tahun tunggu awak. 60 tahun dah dia kata. Daripada tak ada anak sampai ke cicit pun kita minggu depan dah nak nikah dah. Cicit tu pun dah nak nikah dah, dia kata. Jadi tanya tadi saja-saja ke? Meragui ke? Tak. Tanya tadi saja-saja nak bermanja-manja. Begitu juga para Nabi. Bila dia tanya pada Allah SWT, bukan dia meragui Allah, tetapi dia nak bermanja-manja dengan Allah. Nabi Allah Musa dia tanya, wahai Allah, tunjukkan kepadaku sejauh mana keadilan. Lalu Allah SWT kata, wahai Musa, jangan kau minta aku tunjuk pada engkau adil aku. Jangan kau minta. Nabi Allah Musa kata, wahai Allah, tunjukkanlah ya Allah. Mak ayah minta maaf saya cakap, kalau dalam kalangan manusia, dalam kalangan para sahabat, Allah datangkan orang gedebe ni, Nabi Allah kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam kalangan sahabat yang gedebe ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam kalangan malaikat, mak abah yang dikasihi oleh Allah SWT, yang mempunyai sifat gedebe ni Israel. Israel ni gedebe. Ni kita cerita lain nanti, kenapa Israel itu gedebe. Dalam kalangan para nabi ni mak, yang gedebe ni Nabi Allah Musa. Kalau mak tak percaya, abah tak percaya, tengok dalam Quran berapa banyak kisah Nabi Allah Musa yang mana dia bertanya pada Allah, dia minta pada Allah, Allah kata kamu tak sabar. Tak, aku sabar. Dia lawan juga. Bukannya maksiat, tetapi nak menunjukkan dia betapa bermanja-manja dengan Allah. Dia minta pada Allah, wahai Musa, kau jangan minta aku tunjukkan keadilanku pada engkau, nanti kau tak sabar. Nabi Allah Musa kata, wahai Allah, aku sabar, kau tunjukkanlah. Minta berkali-kali, sampailah Allah SWT kata, wahai Musa, kalau kau betul nak tengok sejauh mana keadilan aku, kau pergilah berjalan mencari satu air mata air. Satu air mata air, satu tasik, yang mana berhampiran dengan tasik itu ada satu batu besar. Bila kau jumpa air mata air, tasik tadi, kemudian ada satu batu besar, kau pergilah dekat belakang batu besar tu, kau duduk dekat situ dan kau tunggu tengok apa sekalipun berlaku, jangan kau tinggalkan batu besar tu. Apa sekalipun berlaku, jangan tinggalkan batu besar. Lalu Nabi Allah Musa kata, wahai Allah, aku pun berjalan, minta izin pada Allah, dia pun berpergi. Bila Nabi Allah Musa pergi, lalu dia pun cari tasik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala tadi. Akhirnya Nabi Allah Musa jumpa tasik tadi. Bila dia jumpa tasik tadi, dia nampak batu besar tadi, dia pun duduk dekat belakang batu besar. Ketika dia duduk dekat belakang batu besar tadi, abah, tiba-tiba datang seorang lelaki memacu kuda, naik kuda. Datang jalan dekat dengan tasik tadi, dia pun turun daripada kuda, dia pun pergi ke tasik, dia minum air. Lepas dia minum air, selesai dia minum air tadi, dia pun jalan balik naik semula ke kuda. Waktu lelaki tadi naik atas kuda, tiba-tiba uncang duit dia jatuh. Tak disedari rupanya uncang duit dia jatuh. Lalu lelaki tadi pun berlalu pergi. Bila lelaki tadi berlalu pergi dengan kudanya, tiba-tiba datang seorang pemuda. Dia datang menghampiri tasik tadi, dia pun minum air. Tengah-tengah dia minum air, tiba-tiba dia terpandang uncang tadi, uncang duit tu. Bila dia nampak uncang tadi, dia pun menghampiri uncang tadi, dia buka, dia ambil uncang tadi, dia buka, tengok dalam ada duit. Bila dia nampak dalam uncang tu ada duit, terus diikat balik uncang tadi, dia pandang kanan, dia pandang kiri, kemudian dia pun berlalu pergi bersama-sama uncang.
Pergi. Lalu apa? Tiba-tiba datang seorang pakcik tua dalam keadaan buta, bertongkat jalan perlahan-lahan menghampiri tasik tadi. Pakcik tua, buta, bertongkat jalan menghampiri tasik, dan dia pun datang, dia pegang capai tasik tadi, dia pun minum air. Bila dia minum air tadi, tengah-tengah dia minum, tiba-tiba orang lelaki yang naik kuda tadi datang menghampiri pakcik tua tadi. Daripada atas kuda tu dia kata, "Wahai pakcik," dia kata, "pakcik nampak tak uncang saya jatuh dekat sini?" Pakcik tadi kata, "Dah, aku tak nampak," dia kata. Pakcik cakap, "Betul-betul, saya yakin waktu saya minum air kat sini tadi, saya selesai minum air, saya naik atas kuda, uncang saya jatuh, saya yakin," dia kata. Pakcik tu kata, "Ada, aku tak nampak, aku ni buta." Buta. Jadi lelaki tadi dia tak percaya, dia turun kat pakcik tadi, dia ketuk pakcik tadi. Bila dia ketuk pakcik tadi, pakcik tu jatuh terus menggelup. Lelaki tadi nampak pakcik tu menggeletar, dia ketuk tadi, dia pun cepat naik atas kuda, lelaki tadi pun berlalu pergi. Nabi Allah Musa yang tengok peristiwa tadi duduk kat belakang batu. Kan Allah SWT perintah, jangan tinggalkan batu walau apa sekalipun berlaku, wahai Musa. Nabi Allah Musa dia tengok pakcik tu menggeletar, dia pun terus lari kat pakcik tadi, dia riba pakcik tu. Tak lama kemudian pakcik tadi pun mati. Pakcik tadi mati. Bila pakcik tadi mati, dengan izin Allah SWT, Jibril AS turun. Jibril turun, mak. Bila Jibril turun, Jibril kata, "Wahai Musa, Allah sampaikan salam pada engkau. Yang keduanya, Allah dah cakap dah, jangan tinggalkan batu. Kan betul kau ni tak sabar? Kan? Jangan tinggalkan batu. Tengok, kau tinggalkan batu, Allah Ta'ala kata betul kan kau tak sabar?" Nabi Allah Musa pun jawab lagi, "Wahai Jibril, macam mana aku tak tinggalkan batu, sedangkan aku nampak apa yang berlaku, dan aku dapati pakcik ni diketuk sampai mati. Ni mati ni," dia kata. "Wahai Musa, jangan lupa, Allah dah sebut dah perintah pada engkau, apa sekalipun berlaku, jangan tinggalkan batu." Nabi Allah Musa terus senyap. Bila dia senyap saja, Jibril pun kata, "Wahai Musa, Allah perintahkan aku mendatangi engkau supaya menceritakan tentang perihal yang sebenar, apa yang berlaku daripada peristiwa itu." Lalu Nabi Allah Musa bila dia dengar saja, "Wahai Jibril, ceritakan kepada aku apa yang berlaku. Apa yang berlaku di sebalik daripada peristiwa ini, ceritakan." Jibril pun kata, "Wahai Musa, kan mula-mula waktu kau duduk di belakang batu tu, tiba-tiba datang seorang lelaki memacu kuda menghampiri tasik, dia turun, dia minum, lepas tu kemudian dia berlalu pergi. Waktu dia naik kuda tadi, uncang dia jatuh. Kau tahu tak siapa lelaki itu?" "Dah, aku tak tahu," dia kata. Lelaki itu beberapa tahun yang lalu, dia adalah seorang saudagar, dan dia seorang yang mempunyai pekerja yang ramai, dan salah seorang pekerja dia adalah bapa kepada pemuda yang datang minum air yang kedua yang ambil uncang. Kan ada pemuda datang ambil uncang pergi. Pemuda tu dia ada seorang bapa dia dulu pernah bekerja dengan orang yang naik kuda tu. Dan waktu bapa dia bekerja dulu, bos dia ni ataupun lelaki yang naik kuda ni, dia tak bayar upah. Jadi dia tak bayar upah. Hari ni, saat ini, detik ini, Allah bayar semula upah pada anak muda tadi. Dengan ditinggalkan duit uncang tadi, hilang pada lelaki tersebut, tetapi Allah gantikan pada pemuda tadi atas sebab ayah dia dulu pernah kerja dengan lelaki tersebut dan tidak dibayar upah. Kemudian, mana bapa dia? "Wahai Musa, sesungguhnya bapa budak ini, dia dah meninggal dunia. Matinya budak bapa dia ni mati dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang bunuh bapa dia ni adalah pakcik tua yang buta yang bertongkat. Dulu pakcik tua buta yang bertongkat ini, dia tak buta, dia gagah, dia perkasa, dia gedebel. Jadi dialah yang ketuk bapa budak tu sampai mati bapa budak tu. Dan hari ini, saat ini, detik ini, Allah kisas balik perbuatan dia mati dalam keadaan dibunuh." Nabi Allah Musa bila dengar senyap. Inilah Allah kata adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya tuan-tuan, qada Allah kita tak tahu. Dan setiap ketetapan Allah kita tak tahu apa hikmah.
Itu sebabnya besok dua keadaan. Yang pertama ketika kita berada dalam sakaratul maut. Waktu berada dalam sakaratul maut, Nabi SAW gambarkan ketika kita berada dalam sakaratul maut, maka ketika itu Allah akan buka segala gambaran amalan baik dan amalan buruk yang kita lakukan. Dan setiap amalan baik dan amalan buruk yang kita lakukan sewaktu hidup atas dunia ni, maka Allah sertakan, kalau kata amalan baik disertakan pahala apa balasan yang akan didapat, dan segala amalan buruk yang dilakukan apa balasan yang dia akan dapat. Di situ sahaja sudah cukup menggambarkan ketika itu manusia akan mula rasa kecewa, rasa takut, rasa hina, rasa bersalah sangat pada Allah di atas apa yang dilakukan di atas dunia. Satu. Yang kedua apa? Abang, besok dekat akhirat, bila tika mana Allah buka semua gambaran amalan di akhirat, sekali lagi Allah buka lagi. Dan ketika itu Allah gambar dan Allah tayangkan segala hikmah atas segala ketetapan Allah SWT sewaktu di dunia. Ketika itu ulama sebut manusia mula mengetuk-ngetuk kepala mereka. Mereka mengetuk-ngetuk kepala mereka. Kenapa mereka mengetuk-ngetuk kepala mereka? Mereka mengetuk-ngetuk kerana rasa bersalah dengan Allah, kerana tidak mengambil ataupun tidak menerima segala ketetapan qada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kesal, rasa bersalah, kerana sangka buruk dengan Allah. Ya Allah, kenapa Engkau bagi aku susah? Ya Allah, kenapa Engkau bagi aku miskin? Ya Allah, kenapa Engkau bagi aku isteri macam tu? Ya Allah, kenapa Kau bagi aku suami macam tu? Ya Allah, kenapa Kau bagi anak aku macam tu? Ya Allah, kenapa orang tu hidup dia senang? Ya Allah, kenapa orang tu hidup dia mudah? Ya Allah, kenapa persoalan yang senantiasa dimainkan suatu hidup di atas dunia, kerana tidak menerima qada dan ketetapan Allah, maka besok dekat akhirat dia rasa kesal, dia rasa menyesal, dia rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana waktu itu Allah buka seluas-luasnya apa hikmah di sebalik daripada segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah tetapkan yang pertama sekali apa? Iaitu Allah tetapkan dengan ilmu yang dia tahu. Allah tahu apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, dan Allah tahu apa yang akan berlaku. Maka Allah tetapkan yang paling terbaik buat kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita rasa kita susah, tapi hasil kesusahan kita, cucu kita senang, kita tak tahu. Sebab Allah bagi mana yang paling terbaik buat kita. Allah bagi yang paling terbaik, dan dia tahu mana yang paling terbaik buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tetapkan qada tadi dengan kasih sayang. Allah tetapkan qada ni dengan kasih sayang. Dia tulis qada tadi mak abah yang dikasihi oleh Allah SWT, pertama dengan ilmu, dan yang kedua dengan kasih sayang. Bila sebut je kasih sayang Allah SWT ni, Masya Allah, sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Sehingga kan ulama sebut hebatnya kasih sayang Allah tu jauh lebih hebat daripada kasih sayang seorang ibu. Dan bila kita sebut je kasih sayang ibu ni, Masya Allah, tabarakallah, perjuangan seorang ibu daripada mula dia mengandung, mengandung tu sahaja pun dah cukup dah, pengorbanan dia tu tak boleh nak dibanding, nak ditandingi. Dia bawa perut 9 bulan, 9 bulan lebih tu, Masya Allah, malam tak boleh tidur, semakin cukup bulan semakin tak selesa hidup, semakin panas. Kemudian guling, nak pusing ke kanan susah, nak pusing ke kiri susah, nak buang air susah, nak buang air besar susah, nak buang air kecil selalu ditandas sering macam. Kemudian nak melahirkan, kemudian nak besarkan, ya Allah, hebat. Tak cukup. Kenapa semua sakit tadi hilang? Kerana besarnya, luasnya kasih sayang seorang ibu kepada anak. Sampai tahap hebatnya kasih sayang, salah anak tu pun dia tak nampak. Ni hebat kasih sayang ibu. Orang tu kata apa, mak? Abah, sayang anak kerana seekor nyamuk lambu dibakar. Ni mak, hebatnya kasih sayang ibu. Tapi sehebat-hebat kasih sayang ibu, jauh lebih hebat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh lebih hebat. Itu sebabnya nilaian kasih sayang Allah tu kita tak boleh nilai dengan kasih sayang macam mana kasih sayang manusia. Abah sayang mak, sampai mak tak tahu. Sampai mak tak tahu hari tu abah bagi hadiah sebab apa.
Sampai hari lahir nak bagi hadiah apa pun dah tak tahu dah. Tiap bulan ada hadiah. Betul tak apa? Banyak sangat bagi hadiah. Bila mak tanya, kenapa ni hadiah lagi? Kenapa bang hadiah lagi? I love you. 30 tahun 40 tahun 60 tahun hidup macam tu, sampai ke mak dah tak tahu dah. Mak pun tak kurang juga. Hebat ni kasih sayang mak tu. Sampaikan pukul 3 pagi pun abang kata, ya abang lapar ya. Abang nak makan apa bang? Kalau dapat makan tom yum sedap ni. Pukul 3 pagi mak. Ni bukan main-main bang. Saya jumpa benda ni. Seorang hamba Allah, seorang kakak dia datang jumpa saya, ustaz saya nak meluah sikit ustaz. Kenapa kak? Ustaz tahu saya punya suami, dia ni jenis ada baik ada buruk. Tapi saya tak tahulah dia punya PL ni, dia jenis tak makan kedai, dia makan dekat rumah. Baguslah tu. Tapi yang tak bagus ni ustaz, dia buat rumah ni betul-betul macam kedai tom yum. Saya kata kenapa? Ustaz cuba bayangkan, saya dah hidup dia 16 tahun ustaz. Pukul 2 pagi kalau dia terkejut, dia kata nak makan nasi goreng tom yum, nak tak nak saya kena buat ustaz. Saya kena buat. Saya kata itulah tanda kasih sayang akak pada dia. Dan itulah pahala jihad. Cuba bayangkan tuan-tuan, pukul 2 pagi, mak kalau dia tak ada kasih sayang pada abah, dia tak buat kopi secawan tu. Kerana kopi secawan itulah tanda pengerat kepada kasih sayang. Apa kita nampak? Manusia sayang manusia, dia akan cuba berikan kesempurnaan kepada manusia tadi. Dia cuba membahagiakan manusia tadi. Tapi Allah SWT tidak. Azaz.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak sama sebagaimana kasih sayang manusia. Manusia sayang manusia, dia akan cuba berusaha menunjukkan kasih sayang dia dengan membahagiakan pasangan ataupun orang yang disayangi ni. Berbeza dengan Allah. Allah SWT tidak. Allah akan beri kepada hamba yang dia sayang tadi, mak, abah, sampailah hamba tadi balik pada dia. Kalau kata leka lalai berjalan atas muka bumi ni, macam mana naik balik atas rel, atas landasan yang Allah redha, yang Allah suka. Sebabnya Allah berikan pada hamba yang dia sayang sakit, pahit, jerit, perit, tangis. Dia tak bagi sesuatu benda yang seronok. Dia tak bagi benda yang seronok. Sebab sifat manusia ni, bila dia duduk dalam keadaan pahit, perit, tangis, maka dia akan balik pada Allah. Ini fitrah manusia. Tapi bila Allah bagi dia mudah, bagi dia lapang, bagi dia bahagia, pasangan dia baik, anak dia baik, keduduknya kannya dihormati, orang puji dia, orang sanjung dia, kehidupan dia smooth. Orang sekarang kata, orang Jawa kata kehidupan dia smooth je, baik, maka baik-baik. Takut-takut lalai dan leka, akhirnya dia jauh daripada Allah. Itu sebabnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata apa? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul lil kafirin. Dunia ni diibaratkan bagaikan penjara bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dunia ni diibaratkan bagaikan syurga bagi mereka yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin baik iman kita dengan Allah, semakin kita berusaha nak mendekati Allah. Semakin kita berusaha nak mendekati Allah, semakin kita berusaha nak capai redha Allah, capai kasih sayang Allah, maka semakin pahit jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin sakit, semakin perih. Kenapa? Kerana itulah lumrah dunia bagi orang beriman. Tapi bagi mereka yang kufur, mereka yang lalai, mereka yang leka, maka dia semakin lama semakin jauh, semakin dia rasa seronok hidup atas dunia ni, dan diselubungi dengan kelalaian dan kelekaan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya jangan kita rasa bila Allah Taala bagi susah, Allah bagi pahit, Allah bagi perit, ataupun Allah bagi sesuatu yang kita nak macam ni, Allah bagi macam ni. Kita nak macam ni, Allah bagi macam ni. Sebenarnya itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau betul-betul kita faham tentang konsep kasih sayang Allah, maka sudah pasti setiap apa sekalipun yang Allah bagi mungkin pahit bagi kita, tetap kita rasa manis hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya mak abah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang Allah bagi pada sahabat, 80 sahabat yang berada di Mekah sebelum daripada peristiwa hijrah. Kan ada 80 sahabat. Kan ada 80 sahabat yang berada di Mekah sebelum peristiwa hijrah tu. 80 sahabat tu sangat-sangat terhimpit, dihimpit, dizalimi, betul-betul berada di Mekah disebabkan iman mereka. Tapi iman tu mak dah tak ada pada tempat lain. Tempat lain. Lepas je peristiwa hijrah, sahabat tadi pergi je Madinah, mereka sendiri pun dah tak dapat merasai kemanisan iman ketika berada di Mekah. Contohnya apa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Bila sebut Sayyidina Bilal, semua orang makruf, tahu bagaimana seksaan yang dilalui oleh Sayyidina Bilal ketika berada di Mekah. Satu hari Sayyidina Bilal ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia demam. Baik dia demam waktu kebah, mulai daripada saat itu seringkali dia memandang-mandang ke arah Mekah. Tindakan Sayyidina Bilal ni sehinggakan tertarik para sahabat yang berada di sekeliling dia, termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehinggakan Sayyidina Umar tanya, wahai Bilal, kenapa engkau seringkali berpaling-paling muka engkau ke arah Mekah? Adakah engkau rindukan Mekah? Sayyidina Bilal kata, dah, aku tak rindukan Mekah. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau engkau tak rindukan Mekah, kenapa seringkali engkau memandang arah Mekah? Maka ketika itu Sayyidina Bilal kata, wahai Umar, dia kata,
Aku memandang-mandang Mekah, bukan aku rindu kampung halaman kita di Mekah, tetapi aku merindui suasana keimanan dan keyakinan aku pada Allah. Betapa manisnya iman yang ku rasakan ketika ku berada di Mekah. Walaupun saat ini ku berada di Madinah, aku bebas dalam nak mengimani Allah, aku bebas dalam nak mentaati Allah, aku bebas dalam kehidupan yang ku jalani ini. Tetapi walaupun di Mekah satu ketika dahulu aku diseksa atas sebab nak mempertahankan iman, tetapi disitulah tempat yang paling kurasakan kemanisan iman bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran bagaimana hidup atas dunia ni secara hakikat dia, semakin kita mendekati Allah, semakin pahit, semakin jerit, semakin sakit Allah berikan kepada kita. Kenapa? Kerana Allah nak kita betul-betul berjalan atas landasan dia dan balik betul-betul menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya dalam konsep qada dan qadar, takdir yang Allah tetapkan ini, kita kena yakin bahawa hidup kita ini walaupun sampai tahap jatuhnya bulu mata ni, tetap keterikatan dengan qada dan qadar Allah. Maka wajib ke atas kita lalui dengan penuh keimanan, keyakinan dan juga redha, sabar, dan akhirnya serahkan segala urusan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita berjaya di dunia melalui hidup ini dengan penuh redha Allah dan kasih sayang Allah, dan lebih-lebih lagi kita berjaya di akhirat. Nabi kata, orang yang mengingkari takdir Allah, maka bila mereka mati jangan hadiri pemakaman mereka. Kalau mereka sakit jangan jenguk mereka. Mereka inilah daripada kalangan Dajjal. Mereka tu memang Tuhan berhak untuk memasukkan mereka ataupun golongan yang mengingkari takdir Allah ini ke dalam kelompok Dajjal. Apa maksudnya? Jangan sampai kita ingkar terhadap segala ketetapan Allah. Belajar, didik, tarbiyah jiwa kita, iman kita untuk menerima seluas-luasnya apa sekalipun perkara yang Allah datangkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat, dan tak putus-putus kita harapkan semoga Allah berikan taufik, hidayah, inayah ke atas kita, pasangan kita, anak keturunan kita, dan semoga kita baik di dunia dan baik akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan akhirnya Allah redha kita dan Allah selamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu milik kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Yang kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.